Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. النبي الكريم وآله وأصحابه وإخوانه وأحبابه ولمشايخنا ولمعلمينا وللحقوق علينا أجمعين شأن الله إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya muliakan Badan Pengarah Pendidikan Agama Tuan Haji Husni bin Ihsan, yang saya muliakan penolong pengarah kanan bahagian pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Johor, yang saya muliakan pengetua Mahathir, pengetua Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang, yang saya muliakan pegawai-pegawai pendidikan Islam daerah, penolong pengarah, penolong pegawai, Abul Fadilah para guru besar, penolong pegawai, penyelia tahfiz, penyelia taj, guru besar, guru kanan, dan seluruhlah warga pendidikan bagi institusi pendidikan negeri Johor. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir secara dalam talian untuk sama-sama kita mendengar sedikit taklimat yang berkaitan dengan garis panduan garis panduan pengurusan pengoperasian institusi pendidikan Islam negeri Johor dalam tempoh fasa-fasa pelan pemulihan negara. Ya tuan-tuan, jadi insyaAllah taklimat kita ni saya tak akan mengambil masa yang panjang. Tengok nanti kalau ada soalan-soalan yang boleh dikemukakan. Baik, jadi kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tuan-tuan. Okey. Tujuan pembentangan kita pada pagi ini ialah sebagai langkah persediaan pembukaan sekolah secara bersemuka dengan memberi penekanan kepada keselamatan dan kesihatan warga sekolah serta persekitaran sekolah selamat. Yang pertama. Yang kedua, memberi rujukan kepada PPID dan institusi pendidikan Islam negeri Johor yang terdiri daripada pentadbir, guru, anggota kumpulan pelaksana dan pekerja perkhidmatan sokongan dalam mengawal penularan COVID-19. Jadi yang dimaksudkan dengan PPS ialah seperti tukang kebun ataupun kaki tangan yang membantu dalam membersihkan sekolah ataupun pihak-pihak lain yang datang dari masa ke semasa sekolah kita. Yang ketiga ialah garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah fasa pelan pemulihan negara di negeri Johor. InsyaAllah tuan-tuan kita akan berikan kepada tuan garis panduan ni yang dibuat oleh kita Jabatan Agama Pendidikan. Kita sediakan berdasarkan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0 yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana KPM keluarkan berdasarkan SOP yang dikeluarkan oleh KKM dan MKM. Jadi sebagaimana telah maklum, sebelum daripada ini kita hanya keluarkan satu surat
iaitu surat timbal guna SOP kementerian. Sebelum ni lah. Cuma untuk kali ini kita edit balik SOP yang dikeluarkan oleh pihak TPM dan kita sesuaikan dengan sekolah-sekolah kita. Tapi asas daripada SOP yang kita buat ni, garis panduan yang kita sediakan ni adalah berdasarkan kepada garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0 yang dikeluarkan oleh PKM. Baik. Ini garis panduannya. Tuan-tuan, jadi garis panduan ni insya-Allah nanti kita akan berikan kepada tuan hari ni insya-Allah. Ini kita buat sebut tadi berdasarkan kepada garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah yang dibuat oleh KKM, yang mana mereka merujuk kepada KKM lah. Baik. Ini tafsiran ni biasa. Penjarakan fizikal 1 meter, bergejala, suhu lebih 37.5 darjah Celsius, ada batuk atau sema atau demam serta tekak hembusan nafas. Bilik isolasi ialah bilik rawatan lah kita kata, yang sesuai untuk menempatkan murid yang bergejala di sekolah. Lepas tu, kit ujian kendiri COVID-19. Ini barulah, kalau sebelum tak ada, ini baru untuk 3.0 ni bagi Kementerian Pendidikan. Ia satu benda yang baru, kit ujian kendiri COVID-19, iaitu kelengkapan bahan uji yang dilakukan sendiri oleh individu untuk mengesan jangkitan penyakit COVID-19. Setakat ni yang saya dimaklumkan, sebelum ni harga bawah RM20, RM19 gitulah. Dan kali ni terbaru ni akan turun lagi harga, mungkin dalam sekitar bawah RM10, RM9 gitulah yang saya dimaklumkan begitu. Cuma belum ada kenyataan rasmi lagi. Kemudian pelitup muka berganda, iaitu pemakaian pelitup muka kain di atas pelitup muka perubatan. Yang ini yang kita pakai ni, ini ialah namanya pelitup muka perubatan. Jadi yang kain, yang satu lagi tu. Jadi bila mana kata pelitup muka berganda, tak boleh pakai ni dua-dua. Tak boleh pakai ni dua-dua. Ataupun pakai kain dua-dua. Itu tak nama pelitup muka berganda. Yang berganda satu yang macam ni, satu lagi yang lain. Baik. Fokus utama dalam garis panduan yang kita sediakan ini untuk pembentangan Arif, buka kamera Ustaz Arif. Okey. Fokus utama kita ada 4 perkara. Satu, tarikh pengurusan bukan sekolah. Yang kedua ialah keselamatan warga sekolah. Yang ketiga, ujian kit kendiri COVID-19. Yang keempat ialah vaksinasi. Jadi kita akan fokus kepada 4 perkara saja. Sebab asas kepada proses pengoperasian sekolah ikut saja kepada SOP bagi SOP 2.0 yang telah dikeluarkan oleh pihak KKM. Cuma ni 3.0 ni ada sedikit penambahbaikan lah. Baik, pengoperasian sekolah. Pembukaan mula sekolah adalah mengikut pasal PPN. Ini kita maklum. Dan apabila perubahan pasal tu, jika sebuah negeri beralih ke pasal berikutnya, pengoperasian sekolah atau institusi pendidikan KPM termasuk kita mengikut ketetapan fasa baru akan dilaksanakan selepas 2 minggu daripada tarikh peralihan ke fasa tersebut. Jadi macam bagi negeri Johor, bagaimana kita maklum, fasa 2 itu diumumkan pada 24 September 2021. Jadi tarikh pengoperasian sekolah bermula pada 10 Oktober 2021. Sekolah mana yang mula buka nanti kita akan tunjukkan. Dan fasa 3 juga telah pun diumumkan pada minggu lepas oleh Perdana Menteri, Yang Maha Perdana Menteri, iaitu pada 8 Oktober. Dan kerana itu kita jangka tarikh pengoperasian sekolah bagi institusi pendidikan Islam Negeri Johor ni dengan beberapa sekolah yang kita tetapkan akan bermula pada 24 Oktober 2021. Okey. Jadi Johor beralih fasa 2 fasa 3 8 Oktober. Baik.
Jadi pembukaan institusi pendidikan Fasa 1 semua PDPR ni dah lepas. Fasa 2 yang kita buka hanyalah Sekolah Agama Pendidikan Khas atau singkatannya SAPK. Ini bagi kes masalah pendengaran dan masalah penglihatan. Jadi yang lain-lain masih belum buka, masih menjalankan PDPR. Baik, Fasa 3. Fasa 3 tuan-tuan Okey, Fasa 3 telah pun diumumkan bermula daripada 8 Oktober Johor. Jadi bila buka sekolah, jadi saya tandakan ni merah ni, ini sekolah-sekolah yang ada tambahan. Kalau Fasa 2 hanya sekolah SAPK. Jadi Fasa 3 Tadika Agama Johor dah boleh buka. Iaitu semua murid TASH hadir secara bersemuka tanpa penggiliran. Tanpa penggiliran. Dan sekarang ni memang TASH pun dah jalan dah ni. Dah jalan? Belum. Nanti 24 Oktober barulah anak-anak kita di TASH ni, Tadika Agama Johor ni mula naik. SOP dia macam mana? Sama saja dengan 2.0 yang sebelum dibaris ni. Sama ni. Cuma ada beberapa perkara yang perlu diberi perhatian. Baik. Kemudian Fasa 3 juga 24 Oktober, sekolah mana lagi yang akan naik? Iaitu pertama Sekolah Menengah Agama Negeri Johor, Mahat Johor dan Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Yang kedua, Sekolah-sekolah Menengah Islam Swasta. Ada banyak. Okay. Di Johor Bahru saya ingat ada 6. Di Keluang ada 1. Sekolah Menengah Islam Swasta. Kemudian Mahat Tahfiz Swasta dan juga Madrasah Pondok Swasta ataupun pondok lah. Ini 4 jenis institusi yang akan mula buka pada 24 Oktober. Tapi siapakah yang boleh hadir? Okey. Yang pertama, murid kelas peperiksaan tingkatan 6, yakni STAM. Jadi pelajar Mahat Johor STAM semua dah boleh balik ke asrama. Okey. Dan hadir secara bersemuka tanpa penggiliran asrama. Kemudian murid kelas yang kedua, murid kelas peperiksaan antarabangsa harian dan asrama. Ini kalau ada peperiksaan antarabangsa lah, kalau ada di sekolah-sekolah swasta kita yang buat. Yang ketiga, murid kelas peperiksaan awam seperti SMA. Ini ada di Smart J, di Mahat Johor, SMU. Ini ada sebahagian daripada sekolah-sekolah Mahat Tahfiz swasta macam di Khairijah University, di Tangka, di SMU. Kemudian SPM di Johor ada, di Smart J pun ada, dan SPM serta perusahaan staf terbangsa yang setara. Kalau dia jalankan secara harian, jadi kalau jalankan secara harian, hadir secara bersemuka dengan penggiliran. Bagi sekolah-sekolah menengah Islam swasta. Ingat ni, kalau kelas peperiksaan untuk yang peksa saja, kalau harian dengan penggiliran, nanti kita akan terangkan masuk penggiliran. Dan bagi murid asrama, hadir tanpa penggiliran. Boleh hadir tanpa penggiliran. Okay. Murid sekolah asrama berumur 17 tahun dan ke atas di madrasah tahfiz swasta dan pondok swasta hadir secara bersemuka tanpa penggiliran dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak kerajaan. Yang SOP lah. Jadi maknanya kat sini kita beri ruang kepada madrasah tahfiz yang umur belajar tahfiz dan 17 tahun ke atas walaupun tidak mengambil apa peperiksaan baik SPM ke STAM ke, mereka boleh kembali ke asrama 17 tahun ke atas. Cuma kalau sekolah tu ada pula dia ambil SMU, jadi budak SMU atau SMA dia boleh balik juga. Okay.
Ni fasa 3. Bermula 24 Oktober. Okey. Sekarang ni Johor masih belum masuk fasa 4. Bila diumumkan, Allah Alam tak pasti, tak tahu. Cuma apabila diumumkan fasa 4, bila diumumkan fasa 4, okey. Fasa 4 dia ada 3 peringkat. Dia ada peringkat 1, dia ada peringkat 2, dia ada peringkat 3. Kalau fasa 4. Jadi kalau masih di peringkat 1, cerita dia sama seperti fasa 3. Sama je. Bila dia mau fasa 4, maknanya bagi pembukaan sekolah sama macam fasa 3. Itu saya petikkan je dan kecil, nampak? Okay, bila masuk ke fasa 4 peringkat 2, apa? Bila masuk ke fasa 4 dan kerajaan umumkan dah masuk ke peringkat 2, ada sedikit tambahan. Yang merah tu saya tambah. Bukan saya tambah. Ya, yang dah boleh buka baru. Yang merah ni. Iaitu Sekolah Agama Kerajaan Johor, Sekolah Rendah Agama Rakyat dan Sekolah Rendah Islam Swasta. Jadi bagi tadika dengan sekolah agama, bagi keperluan khas, macam biasa, yang tambah ni je. Okay. SAKJ, SRAR dan SRIS. SRAR Sekolah Rendah Agama Rakyat. Ada 5 di Johor ni. Kemudian Sekolah Rendah Islam Swasta ni ada banyak. Jadi yang boleh hadir siapa? Hanya murid darjah 1, 2 dan 3. Hadir bersemuka dengan penggiliran. 4, 5, 6 belum lagi. Kita ikut aja sekolah KKL, Sekolah Kementerian Pendidikan, sama juga. Bagi sekolah menengah, bagi peringkat menengah, sama ada SMAN ataupun SMIS atau Mat Tafiz atau Pondok, ditambah di sini, iaitu murid tingkatan 3 dan 4. Murid tingkatan 3 dan 4. Kalau dia adalah sekolah harian, hadir secara bersemuka dengan penggiliran. Tapi bagi murid sekolah berasrama, hadir secara bersemuka tanpa penggiliran. Maknanya, apabila kita masuk ke fasa 4 peringkat 2, fasa 4 peringkat 2, jadi pelajar tapi pelajar pondok yang umur ini untuk sekolah sekolah menengah swasta. Begitu juga dengan sekolah menengah 3 lah, Kerajaan Johor, Mak Johor, pelajar Mak Johor, pelajar Smart J, pelajar dia yang tingkatan 3 dan 4 dah boleh balik asrama. Adapun bagi sekolah menengah Islam swasta, bagi pelajar tingkatan 3 dan 4 dia dah boleh hadir. Kalau bagi sekolah menengah Islam swasta, jadi kalau harian dia boleh hadir tapi dengan penggiliran. Kalau dia masuk asrama, maka dia boleh hadir tanpa penggiliran. Adapun kes bagi sekolah dan bagi madrasah atau mahat tahfiz swasta dan pondok, ni umum, berdasarkan umum. Nanti berdasarkan umum. Kalau sekolah menengah swasta, sekolah menengah kerajaan, kita pakai tingkatan. Tapi bagi madrasah atau mahat tahfiz, kita pakai umum. Jadi 15 tahun dan ke atas. Tadi kan masa fasa 3, 17 tahun boleh balik. Fasa 3. Fasa 4 peringkat 2, ni 15 tahun dah boleh balik asrama. Okay? Baik. Pelajar pondok dan juga mak tahfiz swasta. Pelajar Mak Johor dan Smart J, tingkatan 3 dan 4 dah boleh balik asrama. Bagi sekolah menengah Islam swasta,
Yang harian boleh dah belajar, tapi secara penggiliran bagi yang duduk asrama dia boleh balik asrama. Itu peringkat 2. Fasa 4 peringkat 2. Okey. Fasa 4 peringkat 3. Jadi bila masuk ke peringkat fasa 4 peringkat 3, yang atas semua sama. Yang ni sedikit perubahannya. Apa dia? Iaitu semua murid sekolah peringkat rendah, semua murid peringkat rendah semuanya hadir secara bersemuka dengan penggiliran. Dan ketika inilah murid darjah khas baru mula hadir tanpa penggiliran. Maknanya dia boleh start belajar pada setiap minggu. Cuma kena pastikan kapasiti 50% daripada kelas. Maknanya penjarakan jaga, lepas tu kapasiti kita jagalah. Jadi kita tak gilikkanlah darjah khas kita sebab tak nak beza. Kemudian darjah khas kita pun datangnya hanya seminggu sekali. Sebab tu kita bagi datang pada setiap minggu. Boleh, tapi pastikan kelas isi besar. Jadi kalau sekolah yang ada dewan tu senang, buka aja membahagi dewan, membahagi kelas tu supaya kelas lebih besar. Baik. Adapun bagi peringkat menengah. Jadi semua dah boleh hadir secara bersemuka bagi sekolah harian, tapi dengan penggiliran. Dan ada pun bagi murid sekolah asrama sepenuhnya boleh hadir. Jadi peringkat 3, fasa 4 peringkat 3, jadi maknanya sekolah sudah beroperasi seperti biasa. Cuma bezanya kalau harian dengan penggiliran, kalau asrama tanpa penggiliran. Baik. Okey. Maksud kehadiran murid ke sekolah 50%. Jadi kehadiran murid ke sekolah ni yang dikatakan penggiliran. Tadi kan sebut penggiliran dan tanpa penggiliran. Jadi yang dimaksud dengan penggiliran ialah 50% daripada enrolment keseluruhan. Contoh, sekolah tu ada 200 orang murid. Jadi yang boleh hadir ke sekolah dalam satu masa hanyalah 100 orang. Kalau sekolah tu ada 1000 orang murid, jadi yang boleh hadir dalam satu masa hanyalah 500 orang. Tapi bagi sekolah kurang murid, jadi apa dia sekolah kurang murid? Iaitu murid dia 150 orang dan ke bawah, maka boleh hadir semua sekali tanpa penggiliran. Boleh hadir semua sekali tanpa penggiliran. Dan penggiliran tu selain daripada kapasiti 50%, dia ada takrifan yang kedua, iaitu penggiliran minggu. Bagi sekolah-sekolah rendah Islam swasta, bagi sekolah menengah Islam swasta, ataupun ada pondok atau tahfiz yang dilaksanakan secara harian, ni mesti murid kalau kurang daripada 150 lebih 150 orang, mesti setiap kelas tu dibagi kepada 2 kumpulan A dan B. Kapasiti kelas dihadkan kepada 50%. Katalah kelas tu ada 30 orang. Okay, yang pertama, sekolah tu jumlah murid lebih 150. Contoh, sekolah tu muridnya ada 300 orang. Bila murid sekolah tu 300 orang, jadi mesti dibuat penggiliran. Maksudkan hanya 50% saja boleh hadir. Jadi cara macam mana? Jadi katalah ada kelas tingkatan 1 contoh. Ada berapa orang? Ada berapa kelas? Ada satu kelas. Satu kelas tu ada berapa orang? Ada 30 orang. Jadi dipecah 2. 15 orang hadir minggu ni, 15 orang pula hadir semuka pada minggu depan. Itu maksud dia. Okey. Adapun bagi penggiliran minggu khas bagi Sekolah Agama Kerajaan Johor, kita pakai yang lama lah, iaitu murid tahap 1 hadir setiap Ahad dan Senin. Jadi katalah contoh Sekolah Agama Bandar Baru Uda. Contoh Sekolah Agama Bandar Baru Uda. Jadi muridnya ada 500 orang.
Jadi hari Ahad tu datang cuma 250 orang sahaja. Datang hari Ahad dan Isnin. Jadi di grup A. Yang grup B pula nanti minggu depan pula datang. Jadi kesimpulannya nanti anak-anak kita kalau di sekolah agama kerajaan Johor, dia bersemuka hanyalah bagi tahap 1 sebulan 4 kali je. Sebulan 4 kali. Adapun bagi tahap 2 6 kali dah. Bagi sekolah rendah Islam swasta ataupun bagi sekolah menengah Islam swasta, kalau di harian dia boleh dapat 10 hari. Minggu pertama datang sekolah, kumpulan A 50% tu datang satu, ada 5 hari lah. Minggu kedua kumpulan B, minggu ketiga kumpulan A balik, minggu keempat kumpulan B. Jadi kalau sekolah menengah swasta dengan sekolah rendah swasta, jadi kedatangan tu boleh datang kekerapannya 10 hari dalam sebulan. Tapi kalau sekolah kita seragama, ni je 4 kali dengan 6 kali. Baik. Okay, ni kaedah pembagian murid dalam kelas. Ini daripada slide KPM. Contoh tingkatan 5 Jupiter namanya. Ada 42 orang murid. Jadi pecah 2, 50%. 21 murid kumpulan A, 1 murid kumpulan B. Jadi kumpulan A datang secara semuka minggu pertama. Minggu kedua dia PDPR. Adapun murid kumpulan B, minggu pertama dia PDPR. Minggu kedua dia datang secara bersemuka. Sama juga di sini, walaupun muridnya 20 orang je. Walaupun muridnya 20 orang, tuan-tuan, jadi tetap kena pecah 2 sebab enrollment tu lebih daripada 150 orang murid. Bila sekolah tu lebih 151 orang contoh, tetap dia kena buat macam ni. Kalau 151 orang. Okey? Baik. Ini dia punya pecahan ni kumpulan A dengan B. Jadi PDP di sekolah minggu pertama, dia PDP di sekolah kumpulan A tadi. Kan? Pembelajaran, pemulihan, pengukuhan topik S tambah T contoh. Minggu kedua dia PDPR. Jadi guru dah bagi tugasan topik. Lepas dia PDP ni, dia kena buat ulang kaji dan bagi pula tugasan persediaan untuk nanti dia belajar pada minggu yang keempat. Ni kaedah pembelajaran dia. Baik. Jadi tips dia 2 atau lebih topik yang bersesuaian boleh digabungkan dalam tempoh 2 minggu pembelajaran supaya dapat memastikan kandungan kurikulum dapat diselesaikan. Baik. Susun atur kelas dengan penggiliran. Okey? Jadi susun atur dia macam ni. Dan tuan-tuan tak mesti susun meja macam ni. Kalau mungkin kita penuh ramai, jadi yang meja ni tak payah ada. Yang meja ni tak payah ada. Meja ni tak payah ada, meja ni tak payah ada. Tak apa. Tapi yang pentingnya di sini, penyusunannya seperti penyusunan jemaah di masjid. Solat. Dia tak boleh sebaris. Dia tak boleh sebaris tanpa ada ruang kosong kat sini lah. Dia biar zigzag ni. Zigzag yang orang panggil lah. Selang. Dia macam tu. Okay? Sini meja tak ada tak apa. Ni meja tak ada tak apa. Ni meja tak ada tak apa. Meja tak ada tak apa. Ni bukan mesti letak meja. Nak beritahu dia jangan dah secara berdiri segini. Ni meja, ini meja. Ni walaupun jarak 1 meter, sedapatnya jangan sini lah. Mesti dibuat secara zigzag. Dan jarak antara murid dengan murid 1 meter. Jarak antara murid dengan murid ialah 1 meter. Bukan meja dengan meja dia bahu ke bahu. Bahu ke bahu. Yang penting kita nak pesan kat sini. Yang kita penting pesan sini iaitu ni. Jangan bersebelahan. Jangan bersebelahan, tapi adalah ni kita kata ke belakang sikit. Buat secara zigzag. Ni
Baik. Jadi kehadiran guru, jadi guru pun ada yang PDR, ada yang kena hadir ke sekolah. Yang hadir ke sekolah ialah guru yang mengajar bersemuka. Yang di rumah boleh di rumah untuk PDPR. Dan kalau dia kata takdir ni di rumah itu lainnya tak bagus ataupun lain sendiri tak cukup, jadi guru datang sekolah pakai lain sekolah. Jadi guru dibenarkan hadir ke sekolah untuk buat PDPR. Guru dibenarkan hadir ke sekolah untuk buat PDPR. Adapun kehadiran guru, bimbingan dan kaunseling, ni kalau sekolah kementerian memang hari-hari kena datang. Apa? Nak tolong bantu, takut ada budak-budak belajar anak-anak kita yang nampak stres. Okey? Baik. Kehadiran, ni kita kata, kehadiran dihadkan kepada 50% enrollment kelas. Jadi kalau sekolah tu ada, kita sebut lagi, kalau sekolah tu ada 500 orang, maksima 250 je dalam satu masa. Jadi macam mana caranya? Iaitu digilakan pada enrollment kelas. Cuma ini penambahbaikan SOP ni kena ambil berat. Untuk pasal PPN ni, pemakaian pelitup muka diwajibkan, murid bergejala tak dibenarkan ke sekolah, memastikan pengudaraan yang baik dalam kelas, membuat ujian diri COVID sekiranya murid bergejala di sekolah. Ini yang penambahbaikan SOP. Dan kelonggaran peraturan, ni murid dibenarkan memakai pakaian sesuai dan kemas serta sopan sekiranya seragam yang ada tak lagi sesuai untuk dipakai. Ini budak, anak-anak kita boleh pakai baju biasa je pergi sekolah, tapi sesuai lah. Tu kan. Tak mesti pakai baju sekolah. Dan ketidakhadiran murid dengan surat pemakluman ibu bapa tidak dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Sebab ada juga mak bapak yang memang masih tak berani nak hantar anak dia balik ke asrama atau nak hantar anak-anak mereka tu menghadiri kelas di sekolah, masih belum yakin, takut. Jadi kalau tak datang tak apa, tak dianggap sebagai satu kesalahan disiplin, tak dianggap. Tapi syaratnya satu, minta bapak dia buat satu surat. Jadi kita sekolah, maknanya kenapa ni? Daripada contoh 20 orang, kenapa 10 orang datang? 10 orang memang tak nak datang, ni ada surat daripada mak bapak dia. Itu selesai masalah. Selesai masalah. Kantin sekolah pula. Semua pekerja kantin perlu mendapat vaksin lengkap. Jadi kalau ada lagi pekerja kantin yang tak dapat vaksin lengkap, jadi dia tak boleh lah kerja dekat kantin tu. Mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh MKN dari masa ke semasa. Murid dan pelajar minum dan makan di bilik di kelas semasa rehat dengan sediaan guru sebagaimana sebelum ni. Dan kalau ada sekolah tujuan yang pakai menggunakan aircon penyaman udara, perlu makan di ruang terbuka. Kalau kelas ada aircon, jadi dia kena keluar daripada kelas. Buat apa? Sebab kalau dalam kelas waktu belajar dia pakai face mask, tapi waktu makan dia akan buka face mask. Jadi bila kena buka face mask, oleh kerana kelas di aircon, dia kena keluar daripada kelas makan kat tempat lain. Tapi cikgu mesti ada lah. Baik, ini sekadar makluman kita. Ini pelanjutan sesi persekolahan tahun 2021. Jadi insya-Allah nanti bulan Disember ada cuti 10 sampai 31, lebih kurang 20 hari, 3 minggu cuti akhir tahun. Dan sekolah akan berakhir pada akhir bulan Februari dan akan mula sesi sekolah yang baru pada bulan Mac. Sekadar makluman. Baik. Ini fokus yang kedua. Ini tadi ialah fokus yang pertama selesai, tarikh dan pengurusan pembukaan sekolah. Ini selesai. Baik, sekarang ni kita tengok pula tentang keselamatan warga sekolah. Fokus yang kedua. Tanggungjawab pentadbir. Memberi penerangan berterusan kepada murid, guru dan ibu bapa berkaitan penularan COVID-19 dengan memperincikan penjagaan kesihatan, memakai pelitup muka dan mengamalkan penjarakan fizikal. Jadi bila sekolah sekarang dah wajib pakai face mask, jadi pihak sekolah kena maklumkan pada mak ayah supaya pastikan anak-anak dia ke sekolah mesti pakai ni face mask. Ustaz anak dia bertata cara keselamatan ataupun kebersihan. Dua, memastikan guru, murid, warga sekolah yang sihat saja datang ke sekolah
Yang ketiga, memastikan semua anggota sekolah, baik muridnya, baik cikgunya, semua sentiasa memakai pelitup muka. Yang keempat, menggalakkan murid dan guru dan warga sekolah memakai pelitup muka berganda. Yang ini perubatan, lepas tu tambah dengan kain dan pelindung muka. Dalam bahasa putih kata apa? Face shield. Gitulah lebih kurang, anggap betul aja lah. Walaupun tak nak betul sebutannya, anggap betul je. Face shield. Okay, jadi 1, 2, face shield. 3. Kemudian yang kelima, memastikan saringan suhu badan mesti dibuat tiap-tiap hari setiap kali masuk ke sekolah. Siapa-siapa boleh masuk ke kawasan sekolah. Yang keenam, kena ada guru bertugas, mesti disediakan jadual waktu murid sampai, waktu murid pulang. Itu juga kena mengimbau suhu murid macam biasa dan sentiasa mengawal pergerakan murid sewaktu-waktu rehat. Yang ketujuh, memastikan murid, guru dan warga sekolah kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau sanitasi tangan. Ini kena kerap jugalah, kena sediakan. Ini macam biasalah. Okay. Ini dia. Okay. Ini tuan-tuan, ni kita katakan penutup muka mesti sentiasa pakai. Ini yang dikatakan pelitup muka berganda. Ni pelitup muka berganda yang pakai itulah ni, yang face shield. Okay. Ni penjarakan fizikal, pastikan kerap cuci tangan dengan air dan sabun, pensanitasi ataupun sanitizer, saringan kesihatan setiap kali masuk, pastikan suhu 35 darjah, 37.5 dan ke bawah. Atas tak boleh masuk. Cuma kita ingat ni kan, kalau budak tu datang bawa basikal di sekolah macam biasalah. Kalau terus kita ambil suhu, memang confirm lah dia tak dapat masuk. Jadi kena rehat ke tepi dulu, bagi dia turun suhu dia, baru cek balik. Okay, ni susun atur kelas, dah sebut tadi. Yang ni dalam kelas, kita kena pastikan ni, pengudaraan yang baik dalam kelas, langsir tidak menghalang aliran udara. Sekarang ni diarahkan langsir kena cabut. Ni yang barulah, langsir kena cabut. Lagi apa tu? Scallop Orang panggil scallop antara langsir tu kan, itu pun kena cabut. Kemudian kalau ada skirting kain, skirting pun kena cabut. Sebab kalau jenis plastik ke kaca, kita boleh bersihkan, sanitasi. Kan? Jenis-jenis kain tu ikut yang kata varian yang baru ni lah. Jadi dia tak cabut, mesti dicabut. Okay. Nanti kapet pun kena gulung. Sebab dikatakan itu boleh jadi tempat virus melekat dan jadi sebab kepada penularan. Okay, bagi bilik yang ada aircon 23 sampai 26 darjah Celsius. Jadi kalau anak-anak yang tidak, ibu bapa yang tak mau menghantar anak, cuma mesti maklumkan kepada pihak sekolah tiada tindakan disiplin. Okay. Ini tadi, murid pelajar yang makan di kelas masa rehat, jadi kena jaga. Pakaian sekolah, pakaian kemas dan sesuai. Aktiviti pokok tidak dibenarkan. Ini bagi komuniti yang mendiami kuartus sekolah, sama ada guru atau suami guru, kaki tangan, suami kaki tangan atau anak lelaki, keluarga lelaki, dan sama-sama mendiami kuartus tersebut secara tetap dengan syarat telah dapat vaksin yang lengkap. Ni kalau ni lah yang duduk dekat sekolah di kawasan asrama. Maknanya kalau duduk asrama, semua kena telah mendapat vaksin yang lengkap. Baik, kalau andai kata ada kes yang bergejala, murid atau pelajar, jadi asingkan kat bilik isolasi, bilik rawatan, jalankan ujian kendiri. Kalau positif, kontak mak bapak dan juga PKD. Kalau negatif, tapi anak itu dia bergejala, minta supaya mak ayah bawa balik anak dia. Walaupun negatif, minta mak ayah bawa balik sebab bergejala. Okay. Kalau sekiranya guru ataupun anggota kumpulan pelaksana, PT dan sebagainya, jadi terus pergilah
ke fasiliti kesihatan untuk jalani ujian pengesahan macam biasa dan maklumkan pusat ujian kepada pihak sekolah. Okey. Ini perkara yang perlu diberi perhatian untuk pembukaan sekolah yang baru ni. Memastikan pengudaraan dan pencahayaan yang mencukupi bagi setiap bilik PDP, bilik guru dan pejabat. Jadi tingkap dan pintu sentiasa dibuka. Kalau ikutkan yang ada aircon, yang buat aircon kena buka pintu je. Sebab dia tak nak dia tak nak udara tu pusing kat dalam. Mesti ada yang keluar masuk. Okey. Langsir ditanggalkan, kipas angin digalakkan. Bilik-bilik khas yang menggunakan penyamar udara untuk tujuan PDP dibenarkan pada tahap minimum, kurangkanlah dan kena buka dekat pintu patutnya. Tingkap kena buka walaupun buka aircon, tu masalahnya. Sebab tak nak terkempak. Kemudian mengekalkan suhu penyamar udara pada jumlah 23 sampai 26, memastikan penyamar udara segera secara berkala dan penggunaan penapis udara mudah alih digalakkan. Yang kedua, ni sekolah kerajaan kita pun kena buat jugalah. Menyediakan bilik yang berasingan untuk guru dan AKP yang masih belum menerima vaksin lengkap atau tidak mengambil vaksin. Jadi ada cikgu kita yang baru 1 dos ataupun dah 1 dos tapi belum cukup 14 hari. Jadi guru-guru ni ataupun AKP ni tidak boleh bercampur dengan guru-guru yang telah cukup 2 vaksin. Kalau sekolah-sekolah kementerian, cikgu-cikgu ni pun tidak dibenarkan mengajar secara bersemuka, juga tak dibenarkan untuk jumpa cikgu-cikgu yang lain, dalam bahasanya gitulah. Jadi dia akan mengajar secara PDPR ataupun dia kena, kalau datang sekolah, dia tak kena datang sekolah. Dia bukan mesti duduk rumah je, dia mesti datang sekolah juga dengan jadual-jadual diatur oleh pihak pentadbir. Dan waktu dia datang ke sekolah, dia boleh buat PDPR ataupun dia boleh buatlah menyediakan bahan-bahan mengajar bagi guru yang mengajar secara bersemuka. Gitu. Okay. Yang ketiga, pastikan perbainan ni, tikar dan seketing meja tak digunakan di bilik PDP. Okay. Ini juga benda yang diambil berat untuk pembukaan sekolah ni dalam 3.0 ni, iaitu dalam proses penyuraian murid di pintu pagar sekolah. Ni tuan-tuan boleh pilih nak buat macam mana. Ni atas kebijaksanaan pihak sekolah. Sama ada nak tunggu dalam kawasan sekolah atau luar kawasan sekolah, ada laluan yang terarah, boleh pakai 1 pintu, boleh pakai 2 pintu, tapi yang penting mesti ada yang jaga. Jangan sampai pelajar sekali keluar, wah gitu kan. Jangan. Sebab tu boleh minta bantu dengan rela, dengan pihak polis ataupun dengan PIBT ataupun dengan persatuan komuniti, boleh untuk bantu. Okay. Lepas penyuraian murid secara berperingkat ataupun ialah menunggu kat bilik darjah. Satu kelas luar, tak kisah mana-mana. Yang penting kita tak nak berlaku crowded secara beramai-ramai hingga menyebabkan penjarakan sosial itu tak berlaku. Ini sangat kena ambil berat. Okay, selesai untuk isu keselamatan warga sekolah. Kemudian ujian Kediri COVID-19. Baik, untuk perkara yang ketiga ni, bagi ujian Kediri COVID-19 ni, untuk murid harian, hanya dilaksanakan kepada murid bergejala semasa berada di kawasan sekolah. Jadi asalnya, dia datang pagi tu okey. Sampai tengah hari tengok-tengok dah mula batuk lah, mula bersin dah, kan? Jadi bila gitu, kita boleh kena buat dekat sekolah. Adapun, maknanya kalau hari-hari tak perlu. Maknanya bukan pelajar murid kita ni bila dia pergi sekolah mesti buat ujian COVID. Tak. Kalau bergejala je. Jadi dalam keadaan biasa, anak-anak kita datang sekolah, ambil suhu, tak ada simptom, masuk kelas. Kalau datang ada gejala, asingkan kat bilik isolasi, telefon mak bapak, ambil. Ataupun kita buat ujian COVID, test COVID pada pelajar tu, pada anak tu. Kemudian kalau negatif, telefon bapak juga suruh balik. Kalau positif, telefon PKD, Pejabat Kesihatan Daerah. Baik, bagi murid asrama, ni murid asrama. Ini kepada sekolah Johor, sekolah menengah agama kerajaan Johor Keluang, pondok, tahfiz,
juga sekolah menengah yang berasrama, sekolah menengah swasta yang berasrama. Baik. Jadi dia bila kena buat? Dia kena buat 3 kali asasnya. Yang pertama, semasa mendaftar masuk ke asrama. Jadi kalau mak bapak hantar, jadi sekolah kena pecah-pecah lah, kena atur waktu. Katalah pelajar kelas A datang pukul 10 sampai pukul 11. Kelas B 11 sampai 12. Kena atur lah macam mana. Sebab dia kena buat, bila dia sampai, pelajar saja yang turun, buat dulu test kit ni, test COVID ni, buat dulu. Dah dapat jawapan, nanti boleh baru, nanti pelajar baru dibenarkan masuk ke asrama. Diulang Jadi kalau yang dihantar oleh mak bapak, jadi bila sampai ke asrama, sampai ke sekolah, jadi hanya pelajar turun buat test. Selesai buat test, kalau negatif, maknanya selamat, tak ada apa-apa, jadi pelajar boleh masuk ke asrama. Kalau sekiranya pelajar itu bukan dihantar oleh mak bapak dia, kalau pakcik dia ke apa, yang maknanya kalau pakcik tak ada masalah lah, abang dia yang boleh, maknanya maksud saya ibu apa tu, maknanya penjaga yang boleh hantar, tunggu. Kalau ada masalah, kalau positif, dia boleh balik atau hantar ke pejabat kesihatan. Kalau dia kata pelajar tu dia memang datang naik bas, naik kenderaan awam, kan? Dia turun daripada bas ke atau taksi ke atau grab ke, lepas tu dia kalau kita kata positif ke, tak ada siapa yang nak balik dia ke rumah, tak ada siapa nak bawa dia ke PKD. Kalau pelajar yang macam ni, dia macam, kalau pelajar macam ni, dia tidak buat test tu di sekolah, tapi dia kena buat test tu di klinik swasta yang berhampiran dengan rumah dia. Jadi sebelum dia bergerak daripada rumah, contoh dia pelajar Mak Johor, dia duduk dekat Kuala Lumpur, contohlah duduk kat Kuala Lumpur, jadi dia kena buat test tu di klinik yang berhampiran dengan rumah dia dekat Kuala Lumpur. Bawa surat pengesahan daripada klinik swasta tu, bawa sampai dekat asrama, tunjuk. Sampai kat surat dia, tunjuk surat tu. Berlaku 3 hari je daripada tarikh dia mendaftar ke sekolah. 3 hari daripada tarikh dia mendaftar ke sekolah. Tu kalau dia naik kenderaan awam. Kalau apa hantar, sampai buat test. Kemudian nanti pada hari ke-6 buat lagi sekali, dan pada hari ke-14 juga kena buat sekali lagi di asrama. Dan pada waktu yang lain ialah, saya diberi 3 kali ini yang kita buat. Pada waktu yang lain dilaksanakan jika murid bergejala atau menjadi kontak rapat kepada pesakit COVID-19 semasa berada di sekolah atau asrama. Ni jika perlulah, maknanya kalau bergejala kena. Tapi kalau dibalik sekarang ni, pondok, tahfiz, sekolah menengah, Semak J, Maju, ni kena buat. Hari pertama, hari ke-6, hari ke-14. Pihak sekolah perlu memastikan pelaksanaan kit ujian kendiri COVID-19 mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Ni boleh rujuk dengan buku garis panduan yang kita sediakan dari Jabatan Agama. Sama je, kita copy paste saja, sama je dengan yang mana tu dengan pihak kementerian. Lebih kurang je. Boleh tengok SOP pembukaan sekolah bagi KPM 3.0. Itu kaedah dia yang saya sebut tadi. Kemudian ujian dijalankan dengan pembiayaan sendiri. Jadi kalau untuk sekolah Maju dengan Semak J tu insya-Allah lah, sebab sekolah kerajaan tanggung. Untuk sekolah swasta ni pondok, tahfiz, jadi tuan-tuan kena beli lah. Beli sendiri. Tak apa, nanti insya-Allah dalam bulan 11 ni, bulan depan, atau sewanya bulan 12, sebelum masuk tahun depan, kita turunkan bantuan MyH. Dapatlah satu sekolah lebih ni untuk tahfiz lah. Tahfiz saja. Lebih kurang dalam berapa kita kata, dalam ada 3,500 sampailah, tengoklah jumlah murid di sekolah masing-masing. Sekitar 3,000, 4,000, 6,000, 7,000, 8,000. Tengoklah. InsyaAllah cukuplah untuk beli kit ni. Untuk beli kit ni cukuplah.
Dan saya dimaklumkan, kita kata dimaklumkan macam ada orang kata, wallahu alam, katanya bermula 1 November bawah RM9, bawah RM10, RM9 je. Kita boleh tengok nanti. Tapi ni kena buat. Dan bila anak-anak ni balik asrama, mereka juga pesan pada anak-anak kena bawa sendiri paling kurang 1 lah. Dia punya sendiri, paling kurang 1. Dia kena bawa sendiri. Sebab kalau ada bergejala nanti kalau kat asrama, jadi kita boleh ambil, minta dia punya, dia buat. Okay. Ini cara buat ujian. Baik. Lemak. Sekejap Sebab komputer saya nak keluar. Sebab komputer tu tak keluar. Sekejap sharing. Stop sharing. Kita nak tengok video kejap share film activity. Okay, kita start balik dari mula. Share ada video Okay. Kira lagi kejap lambat sikit. Okay. Kita mula. Okay, pertama kena basuh tangan basuh tangan. Lepas tu kumpulkan kita punya audio bahagian tekak tu, kata tekak macam kak gitulah. Masuk kat bekas dia. Okay, keluarkan dia punya tu pembancuh dia. Kacau tak kurang daripada 10 kali. Kacau. Okay, dia keluarkan, letak dekat otak dia. Kacau lagi, kacau. Apa namanya? Perah. Perah. Ada penutup dia. Tutup. Okey. Tengok step dia. Koyakkan dia punya test kit dia. Tuang. 14 tuang. Okey. 15 minit kita tunggu. Dua line positif, satu line negatif. Okay. Ini video dia. Nanti tuan boleh tengok di video YouTube. Nanti kita share dia punya link dia. Kita share link dia. Okey, sambung balik kepada kita punya pembentangan PowerPoint. Okay. Baik. Kita masuk kepada perkara yang keempat dalam taklimat kita hari ini, ialah taklimat tentang vaksinasi. Baik. Ini bagi anggota perkhidmatan awam. Telah ada satu siaran media yang mewajibkan untuk ambil vaksin.
Kalau tak ambil, kena ambil tindakan tata tertib. Okey. Ni dalam garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Disebut ni, guru, AKP dan pekerja perkhidmatan sokongan yang belum menerima vaksin lengkap atau menerima vaksin. Belum menerima vaksin lengkap maknanya tak cukup beberapa hari lepas dos kedua atau baru satu dos saja, atau yang menerima vaksin perlu hadir ke sekolah dan memastikan satu, garis panduan arahan yang dikeluarkan oleh KPM dipatuhi. Satu. Dua, sentiasa memakai pelitup muka berganda dan pelindung muka. Dia kena lebih lah. Kalau kita ni skeping je, kita skeping dah cukup. Tapi bagi yang tidak vaksin, kena pakai face mask perubatan, face mask kain, dan kena pakai face shield. Kemudian tidak dibenarkan melaksanakan PDP secara bersemuka. Dia kena buat secara PDPR lah. Dan tidak berada di bilik atau kawasan yang sama dengan murid atau warga sekolah yang tak menerima vaksin lengkap. Jadi dia terasing sikit lah. Dia tak boleh bilik, dia tak duduk sekali dengan bilik guru dia. Jadi sekolah kena sediakan satu bilik khas untuk guru-guru yang belum cukup vaksin, ataupun yang belum cukup vaksin lengkap ataupun yang menerima vaksin, kena asingkan. Lepas tu, pihak penyedia perkhidmatan sokongan perlu memastikan hanya pekerja yang dah menerima vaksin lengkap bertugas di sekolah. Ni kalau ada pembersihan, kerja pembersihan ke, atau ada kontraktor nak masuk ke kan, kena pastikan, tentulah kena pastikan lah pekerja-pekerja yang masuk tu telah lengkap vaksin 2 dos yang dah lengkap. Ada yang nak betulkan aircon ke, ada yang nak buat wiring baru kat sekolah ke. Jadi tuan kena check lah bahawa mereka ni telah pun lengkap vaksin 2 dos. Okey, maksud definisi vaksin lengkap ni lah. 14 hari dari tarikh suntikan dos kedua. Bagi CanSino, ni baru CanSino, Johnson & Johnson, dia satu suntikan je. Dia tak dua. Dia satu cukup. Tapi sama jugalah. Cuma masa dia lepas 28 hari. Itu beza dia. Pfizer, AZ, Sinovac, 2 dos. Lepas 14 hari, dah lengkap. Nama lengkap. Kalau CanSino, Johnson & Johnson, 1 dos. Tapi kena tunggu 28 hari. Wallahu'alam. Tuan-tuan, fokus taklimat kita pada hari ini hampir sejam lah. Kurang 2-3 minit sejam. Jadi saya buka soalan. Buka kau. Bukakan soalan. Kehadiran jangan lupa minta. Okey. Ada soalan kita buka. Nak kehadirannya. Chat pun boleh juga. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Tolong. Boleh tak ulang lagi sekali macam mana dengan guru yang tak ambil vaksin? Apa yang pihak tidak sekolah ambil vaksin? Ulang sikit pun jadilah. Murid tidak ambil vaksin, dia tidak ada istilahnya diskriminasi pendidikan bahasanya. Tak tahu apa itu bahasanya. Jadi murid ambil vaksin berhak mendapat pendidikan. Jadi maknanya murid walaupun tidak ada ambil vaksin, dia berhak untuk balik ke asrama. Ustaz, maksud saya guru yang belum, yang tak ambil vaksin. Guru, kalau guru yang tak ambil vaksin, dia tak boleh mengajar bersemuka. Dia kena buat pendidikan hari. Cuma memang ada hari dia kena datang sekolah. Dalam hari-hari di rumah je tak. Dan dia datang sekolah, sekolah kena sediakan satu bilik khas. Dia tak campur dengan cikgu-cikgu yang lain. Dia tak campur dengan cikgu lain. Jadi mana pergi sekolah tu, dia terus masuk bilik dia. Jadi bukanlah kita tak ada jumpa dia. Boleh. Kan? Kawan kita juga kan. Jadi
Kita datang jumpa dia, cuma dia tu tidak boleh duduk sekali dekat bilik guru kita. Tak boleh duduk sekali dekat pejabat. Memang duduk sekali lah. Kebersamaan dia dengan kita tu yang SOP yang dimaklumkan pada kita, dia tak boleh duduk lama-lama gitu. Perjumpaan tu tak lama. Jadi kalau kita duduk satu bilik khas, jadi kita ada kerja nak bincang dengan dia. Jadi kita datang jumpa dia, bincang. Lepas tu kita beritahu lah. Cuma maknanya dia tidak boleh stay dekat bilik guru, dekat meja yang biasa dia duduk. Tu je beza dia. Okay? Dari segi pengajaran dia dengan murid macam mana? Ulang lagi sekali boleh Ustaz? Dengan apa? Dia nak mengajar murid. Dia mengajar murid hanya secara atas dalam talian saja. Dia tak boleh bersemuka. Maknanya dia di rumah ke ataupun di sekolah ke macam mana? Dia boleh datang ke sekolah tapi duduk bilik khas buat PDPR. Kalau dia tak datang sekolah, dia buat PDPR di rumah. Jelas tak maksud saya? Saya cakap jerit-jerit ni bukannya marah, tapi saya takut tak dengar. Itulah. Okey. Jadi bagi guru yang menolak vaksin atau vaksin tak lengkap, okey, dia boleh pergi sekolah tak? Boleh. Boleh tak pergi sekolah? Boleh. Dia boleh mengajar secara semuka tak? Tak boleh. Dia boleh duduk tak dekat bilik guru, dekat tempat meja biasa dia? Tak boleh. Habis dia kena buat apa? Dia kena pergi sekolah, dia duduk dekat satu bilik khas yang disediakan oleh pihak sekolah. Dan dekat bilik khas itulah dia akan buat PDPR. Ataupun kerja-kerja yang akan ditetapkan oleh pihak cikgu, oleh guru besar. Dia dah suruh buat kerja apa? File ke, ikut benda apa suruh dibuat. Dan tidak mesti dia tak wajib datang sekolah hari-hari. Macam cikgu-cikgu lain, boleh digilirkan lah. Ada masa di sekolah, ada masa di kat rumah. Cuma kalau dia pergi sekolah, tu kaedahnya, keadaan dia macam tu. Okay? Pelajar yang tak vaksin boleh tak campur dengan pelajar lain? Setakat ni kementerian tak kata tak boleh. Dia campur macam biasa. Jadi agak macam Jadi syarat pelajar kena vaksin. tak payah Jadi pelajar kalau tidak ada vaksin, tak ada cerita maknanya dia tak vaksin, dia tak boleh balik asrama. Setakat ni tak ada kita kata apa, tiada ketetapan atau arahan daripada KPM macam tu, tak ada. Jadi kita ikut je lah. Jadi pelajar yang tidak vaksin, dia boleh balik asrama dan dia campur je dengan pelajar-pelajar yang lain. Pelajar yang tak belajar secara semuka ada syarat vaksin tak? Okey, saya baru nak baca ni. Okay, Assalamualaikum. Ustaz, saya nak tanya. Okey. Okey, Ustaz Arif, confirm ke murid tingkatan 4 SMA dah dibenarkan mula PDP bersemuka? Okey, untuk pelajar SMA, SMU, kat ni kita saya diminta untuk maklumkan insya-Allah pelajar-pelajar ni boleh untuk hadir. Tapi dalam waktu yang sama, nanti kita sedang merujuk perkara ni untuk dapat betul-betul confirm dengan pihak MKN. Dengan pihak MKN. Kalau berlaku perubahan, nanti kita akan maklumkan. Setakat ni boleh. Pelajar tingkatan 4 SMA dah boleh balik. SMU dah boleh balik. Tapi kalau anda kata ada makluman terkini, kita akan maklumkan lebih awal. InsyaAllah kita hari ni 11, pelajar mungkin balik paling cepat pada 23. Kita ada masa dalam 10 hari lebih. 10 hari lagi insyaAllah. Okay. Assalamualaikum. Tak dengar tadi, mata putus-putus. semoga. Ada yang tanya bila boleh operasi madrasah, apa yang boleh masuk dalam madrasah, nanti rujuk balik pada slide saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya Ustaz? Saya tengah baca ni satu sekejap.
Ustaz, untuk murid touch boleh berkongsi meja tak? Masuk satu meja 2 orang. Tak boleh. Untuk murid touch ni pelaksanaannya sama macam sebelum ini, sama je. Maknanya murid dia tak boleh maknanya murid tidak boleh berkongsi peralatan. Oh, meja. Boleh berkongsi meja tak? Ya, tanya soalannya meja. Satu meja 2 orang, jarak. Boleh, tak apa. Tapi dipastikan bahawa murid tidak berkongsi peralatan lah. Sebaiknya kalau boleh satu murid satu meja. Dia punya sendiri. SOP-nya murid tak boleh bawa makanan sendiri kan. Tak boleh kongsi peralatan. Dia boleh tengok dekat SOP kita tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz boleh tanya? Boleh, anak tapi tengah begini. Tak pasti apa masalah. Teruskan. Anak murid yang berumur campur daripada contoh umur 7 tahun hingga 17 tahun, mereka berhadir sama-sama atau macam mana? Ya, balik kepada soalan pelajar tahfiz. Okey. Pelajar tahfiz untuk pembukaan pada 24 Oktober hanya pelajar satu yang ada peperiksaan SAM, SPM, SMA dan SMU. Itu jenis yang pertama. Yang kedua 17 tahun dan ke atas. Untuk pelajar asrama 17 tahun ke atas dia boleh balik asrama. Walaupun dia tak ambil SPM, dia tak ambil STAM, dia tak ambil apa-apa periksa, dia boleh balik ke asrama bagi pelajar 17 tahun ke atas, bagi pelajar tahfiz dan pondok. Okey. Nanti bila fasa 4 peringkat kedua, sekarang ni tak diumumkan lagi. Bila masuk fasa 4 peringkat kedua, nanti pelajar, kalau pelajar pondok dan tahfiz berumur 15 tahun dan ke atas. Berumur 15 tahun dan ke atas. Itu fasa 4 peringkat 2, baru boleh. Okay. Fasa 4 peringkat 3 baru full. Assalamualaikum Ustaz, boleh tak? Sekolah yang ada touch, semua guru kena pergi sekolah atau tidak? Tidaklah. Tak semua guru perlu pergi sekolah yang ada touch. Tengok guru yang bertugas. Sebab guru-guru tu juga nanti kan ada yang kena mengajar PDPR. Okay? Murid Touch, Ustaz. Ya. Murid touch yang jumlah 25 orang satu kelas. Bila darjah tak cukup untuk buat penjarakan, bolehkah buat sistem pengiliran mandakan guru touch dan bantu? Boleh. Kurang tak apa, jangan lebih. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, touch dan pengiliran bagaimana dengan penjarakan meja di kelas? Tetap mesti ada penjarakan. Solat asar pelajar macam mana ya? Solat asar pelajar macam mana? Macam mana pending lah soalan ni. Sebab sekolah kita memang ada sekolah takkan nak sembahyang balik pukul 6 Break. Ayat dalam kelas. Pelajar peperiksaan darjah 5, 6 darjah khas naik sekolah bila ya? Masuk ni. Okey. Jadi yang naik cuma pelajar darjah khas 5, 6 tak naik lagi. Kecuali pelajar UPKK. Pelajar UPKK, jadi UPKK periksa pada saya tengok sekejap. Lupalah. UPKK periksa pada 15 November. 15 November. apa?
15 hingga 18 November. 15 sampai 18. Ya. Jadi sekarang ni kita dalam usaha untuk minta untuk pelajar yang PSTU PKK naik seminggu sebelum. Untuk pelajar yang PSTU PKK, kita sedang usahakan supaya naik kontrak seminggu sebelum. Darjah 6 tak ada cerita lagi. Darjah 6 masih PDPR. Adapun bagi pelajar Darjah 6 pun ambil UPKK. Masih UPKK, Ustaz. peringkat fasa 4. Darjah 6 pun ada UPKK. Ya? Darjah 6 pun ada UPKK. Darjah 6 aja. Darjah 6 yang ada UPKK. Ya, naik seminggu sebelum. Jadi calon UPKK akan naik seminggu. Kita minta, belum ada keputusan, kita minta supaya boleh naik seminggu sebelum peperiksaan UPKK. Ustaz, UPKK ada flexible tulis lagi ke? Ulang. Kenapa pula lah speaker saya ni dah HP kuat dah ni? PKK soalan dah sampai kat pejabat. Tulis tak? Buat Tulis tak? penilaian. Ada periksa bertulis. Sulit. Dah bagi tahu kan? Periksa bertulis ada UPKK. Dan buat penilaian kan digantikan dengan periksa bertulis. Dah ada soalan. Ada surat baru kan tu? Okey, dekat situ boleh ada boleh kita dekat chat ada, boleh muat turun garis panduan pembukaan sekolah. Dekat chat tu dah ada Ustaz, UPKK melibatkan murid darjah 5 dengan darjah 6 tahun ni. Sebab yang darjah 6 tu tahun lepas punya, dia bawa ke tahun ni. Kemudian soalan-soalan UPKK dah sampai ke Pejabat Pendidikan Islam daerah semua. Ya. Betul. Jadi sebab tu kita sebutkan pelajar UPKK akan naik. Kita sedang minta supaya naik seminggu sebelum peperiksaan dijalankan. Tapi ni masih belum dapat kelulusan. Soalan, kenapa guru tak vaksin tak boleh bersemuka dengan murid lain, tapi murid tak vaksin boleh bercampur dengan murid lain dalam satu kelas atau asrama? Tu kena rujuk dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dia punya SOP 3.0 macam tu. Jadi kita ikut je lah. Atas dasar tiada diskriminasi pendidikan bahasa. Itu bahasa saya lah. Maknanya pelajar ni dia tetap boleh belajar. Ustaz, nak sikit kenaan dengan pelajar separuh datang, separuh tak datang. Kemudian yang datang lepas tu gilih-gilih. Kenapa kita tak gunakan yang lepas? Kita dapat tahap 1 2 hari seminggu, tahap 3 tahap 2 3 hari seminggu, kan lebih mudah sebab kita dah susun jadual semua. Kalau yang ini kita kena bincang lagi dengan kurikulum macam mana pembahagian nak dibuat. Okey, sekarang ni arahan daripada KKM hanya 50% pelajar boleh berada di sekolah. Kalau kita buat 2-3 gitu pun 50% juga. Sebab yang datang cuma tahap 1 2 hari, tahap 2 3 hari. Dia pun lebih kurang 50% juga tu. Oh, okey. Tak apa. Sebab kita dah susun dia punya jadual dah ada, contoh semua dah ada. Berbanding kalau kita ikut yang baru ni, nanti kena susun balik semula oleh kurikulum. Baik, nanti kami rujuk semula. Ustaz Abdul Salam, terima kasih. Ustaz, nak tanya tentang susunan kelas tu. Memang kena ikut bentuk zigzag ke? Dia tak bagi kita straight gitu. Mesti ada ke belakang sikit macam dekat masjid lah. Kedudukan tu belajar tu. Walaupun sekolah berasrama? Sekolah berasrama, yalah, sekali lah. Ustaz, kalau pejabat... Sekolah berasrama, dia bersemuka tanpa penggiliran. Penjarakan saja. Dia ni sebenarnya tujuannya lebih kepada kalau dia susun straight, nanti budak ni dia sembang dia budak gitulah. Jadi sebab tu dia susun meja tu zigzag. Sebab tu kalau meja tadi tu ada meja antara meja dengan meja tu ada satu meja. Ada pelajar dengan pelajar, ada satu meja tengah.
Ustaz, lagi satu, sekiranya pejabat berkapet, boleh ke tidak? Sebab kelas tak boleh kalau pejabat berkapet. Kalau kapet boleh gulung, gulung. Kalau dah memang permanent, jangan dicabut pula. Kan ada kapet yang 4 segi, 2 kaki tu kan. Itu jangan cabut. Itu tak apalah tu. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Madrasah. Okay, saya nak tanya. Untuk kaedah pembelajaran 50% mengikut enrollment kita bagi pada 2, iaitu bahagian A dengan bahagian kumpulan A, kumpulan B. Contohnya 20 orang, jadi kumpulan A 10, kumpulan B pun 10. Jadi kumpulan A akan belajar secara PDP, contoh minggu pertama, minggu kedua baru dia naik untuk PDPR. Jadi kumpulan B, adakah dia akan belajar PDPR? Yang separuh lagi tu akan belajar PDPR. Jadi contohnya cikgu tu akan mengajar secara PDP dan kemudian dia akan bagi kerja PDPR kepada yang sebahagian lagi bagi untuk bulan B. Betul ya Ustaz macam tu? Itu atas kesesuaian lah sebab tenaga kita. Tapi sebab tu yang Ustaz Abdul Salam tu cadangkan supaya kami rujuk semula, nanti kita maklum semula. Okey, betul Ustaz. Saya yang keduanya, saya agak bersetuju juga dengan Ustaz Abdul Salam dengan pendapatnya sebab kita daripada Jabatan Agama memang dah kurang daripada seminggu straight budak belajar, kita dah kurangkan kan. Jadi saya rasa macam boleh dan pakai ataupun boleh dikaji semula untuk Jabatan Agama. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih atas cadangan. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Okey, saya ada pertanyaan tentang yang 50% dalam kelas. Okey, contoh kalau saya murid tahun 6, ada 2 kelas. Okey, bilangan tak ramai dalam satu contoh kelas A ada 18 orang, kelas B 14 orang. So kalau dia dah 50%, maksudnya dalam kelas tu 9 dengan 7. Seandainya kapasiti kelas saya boleh memuatkan yang tu, boleh kita gabung tak Ustaz? Maksudnya tahun 6 tu saya gabungkan 18, 14 dia akan jadi 32. So saya divide 2, dia akan satu kelas tu 16 orang. Dia sekarang ni yang penting dalam satu masa tu datang tidak lebih 50%. Kalau sekarang ini sekolah kurang murid Ustaz. Dia rasa dia sekolah kurang murid tu. Boleh macam ni. Ada 240 lebih. Sekolah saya ada 242 orang murid. Tu memang kena pecah 2. Betul. Maksudnya saya boleh gabung tak? Boleh gabung tak? Sebab kalau saya tak gabung, satu kelas tu 9, satu kelas tu 7. In case sebab 9 dan 7 tu kalau kita dalam kelas yang besar, kalau kita buat dia dapat jumlah yang sama, boleh kan? At least kita dapat jimatkan tenaga tenaga pengajar lah. Dari tenaga pengajar satu dengan kelas yang kita nak gunakan. Mungkin ada kelas kita yang kecil, lepas tu nanti tak muat. Daripada situlah dari sudut penyusunan kelas. Boleh. Yang penting kelas tu maknanya 50%, tak lebih 50%. Ya. Boleh. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Dia 50% daripada jumlah semua pelajar di sekolah kan. Sebab jadi, kalau yang masuk tu cuma darjah 6 atau tingkatan 6 saja, dah tentu dia tak sampai 50% pun. Bukan. Kalau maknanya sekolah tu darjah 6 saja memang tak sampai 50%, insya-Allah boleh. Nanti kita tengok balik. Tak dengar Ustaz Salam tu, bagus tak? Okey ni, Assalamualaikum Ustaz. Daripada Madrasah, saya Ustaz Noah. Memandangkan Madrasah mungkin buka dalam 24 hari bulan tu untuk 17 ke atas. Ya. Sekiranya budak-budak yang nak syahadah tu, dia punya umur dia tak sampai 17, boleh tak dipertimbangkan untuk masuk awal? Dia mesti 17 tahun ke atas Ustaz. Bawah tu kita tak berani nak bagilah. Baik. Walaupun nak syahadah tak boleh. Ya? Walaupun dia nak ambil periksa syahadah. Setakat ni tambah dulu lah. Kita bagi tu juga. Itu pun sebenarnya dalam KKM tak ada tu. Belajar periksaan saja. Dia pun kita bagi sedikit kelonggaran. Ini akan sama level dengan budak-budak yang nak periksa STP, STPM tu.
ataupun SMA. Kalau tak bisa, kita bagilah. Kalau untuk syahadah tu setakat ni kita belum bagi lagi. Okay, baik. Boleh dibincangkan, nak minta kan, mohonkan. InsyaAllah. InsyaAllah, jazakallah. Encik Mak tu, apa tak memang baik? Assalamualaikum Ustaz. Mak dalam kain. Mak dah. Ramai ikut situ dah kan? Ni jauh no ni. Guru tak masih datang sekolah dah. Guru tak mesti datang sekolah. Boleh tak mengajar dalam talian boleh. Yang penting kalau guru tak basic, dia tidak boleh mengajar secara bersemuka saja. Untuk dia menjalankan pengajaran rumah mungkin sekolah pun boleh. Tapi satu boleh yang khas. Assalamualaikum Ustaz. Isu penghidiran kalau kamu dah jadi. Yang kedua saja yang akan ambil syahadat berpasangan. Ustaz, suara tak dengar. Saya tengah buat call tu, tengah tanya pasal syahadah tu. Syahadah tu saya fikir besar juga sama dengan SPM tu, lebih pada SPM tu syahadah. Tak ada tanya tu. Itulah kalau boleh mohon kelonggaran kepada murid syahadah ni. Dibahasin tak boleh bersemuka bila time rehat untuk bahagian makanan dan kelas nanti siapa nak buat dah tak cukup. Allah. Berhentilah baik-baik dengan yang tak mesti. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya, bolehkah saya cakap? Saya nak bagi pandangan lah Ustaz tentang yang 50% tadi tu. Iaitu 50% daripada kehadiran sekolah berbeza dengan 50% kehadiran kelas. Sebabnya kalau kita buat macam yang lepas, tahap 1 semua datang, tahap 2 hari yang lain. Okey, memang 50% datang ke sekolah. Tapi dalam kelas, kita tak boleh buat dia 50% dalam kelas. Sebab darjah, contohnya darjah 3 dia ada 30 orang. Kalau semuanya datang pada hari yang sama, kita kena buat dia 2 kelas. Sebab tu kita tak 50% sekolah dengan 50% kelas tu berbeza. Dekat sini yang saya nampak 50% daripada tiap-tiap kelas. Baru boleh kita adakan penjarakan. Pendapat saya lah. Okay, Ustaz itu je lah pandangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Berkait dengan Ustazah Reha tadi bertanya, sekolah saya sekolah grade A. Kalau murid darjah 1 tu dah 150. Dah 6 kelas. Jadi kalau berkait dengan kehadiran kata 50 tadi, lepas tu kita nak susun kelas yang zigzag, memang kena murid separuh PDR di rumah, separuh akan datang ke sekolah. Bagaimana keadaan gitu Ustaz? Adakah perlu kena buat 2 bahagian, separuh di PDR dan separuh face to face? Tetapan asal kita
Nanti contoh tadi 100 orang darjah Ada satu. ada 100 orang. Jadi Ya. untuk pertama yang datang 75 orang. Masa muka 75 lagi secara PDR. kalau cikgu yelah kita terhad cikgu belajar yang lagi sepakat kalau ikutkan PDR pun kekuatan tak ada. Jadi tiba-tiba je lah. Tak berapa dengar. Tak jelas lah Ustaz. Tak jelas. Suara Ustaz sayur-sayur. Sayur Suara Ustaz. putus-putus. Oh, Okay, saya ulang. Boleh dengar tak? tak dengar. Tak dengar pula? Suara tak Tak jelas Ustaz, tak dengar. Nur jauh di sana. Sayup je suara. Okey, ni dengar tak? Okey, dengar. Dari ketawa Ustaz. Okey, baik. Ustaz. Baik. Clear sikit. Okey, baik. Terima kasih kerana maklumkan. Jadi, contoh pelajar tahun 1, darjah 1 saja dah ada 160 orang. Lepas itu kita cadang yang kita ketetapan asal kita ni iaitu 50% saja yang hadir. Jadi 150 kita bagi 2 jadi 75. 75 tu hadir dan belajar secara bersemuka. Itu kumpulan A. Kumpulan B dia belajar secara PDPR. Cuma soalannya sekarang kekuatannya boleh, mana cikgu kita memang dah maksimal. Kalau memang tak boleh nak dijalankan, jadi cikgu bagi kerja lah kepada murid yang di rumah tu. Okey. Dia kesannya Ustaz, guru tu kena ajar 2 kali. Sekali dengan ajar murid semuka, satu kali lagi dengan pelajar yang buat di rumah. Ya. PDPR. Ya. Hari ni cikgu bersedia lah kalau dibuat cara macam tu. Ya. Yang lain soalan? Assalamualaikum Syarif. Salam. Saya nak mau minta pencerahan mengenai ujian penilaian UPKK, di mana tadi dimaklumkan Kertapeksa dah hantar ke daerah. Tapi di satu sudut lagi, yang mana kalau tak silap saya lah, pihak JAKIM telah keluarkan satu kenyataan berhubung dengan peperiksaan bertulis UPKK daripada diadakan ujian bertulis telah ditukar kepada ujian penilaian. Cuma kat sini kita di peringkat sekolah nak dapatkan kepastian lah. Adakah ujian bertulis tu akan dilaksanakan seperti sedia ada ataupun telah muktamad ditukarkan secara penilaian sahaja, dan penilaian tu diambil dari sudut macam mana? Terima kasih. Baik, setakat ni dalam makluman kami, dalam makluman saya maknanya pelajar akan periksa ujian bertulis pada 15 sampai 18 November secara bertulis. Dan waktu ujian bukan 50% lah, jadi semua pelajar datang lah. Ada soalan situ kan? Ada maklumat baru ke? Kalau macam pihak saya ni di daerah Pontian setakat ni masih kata penilaian peperiksaan bertulis digantikan pada penilaian sepenuhnya. Yang tak faham tu mana satu Itulah yang setakat ni yang kami maklum lah. Ujian bertulis digantikan dengan penilaian yang seperti mana kenyataan daripada pihak JAKIM sendiri. Saya pun macam itu juga. Penyedia kami pun cakap macam tu. Baik. Nanti kita dapatkan maklumat yang sebenar. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, ada 3 isu Satu, penggiliran cadangan Ustaz Salam. Yang kedua, dalam kalau buat cadangan Ustaz Salam tu ada cikgu yang bangkitkan ada isu masalah kelas tak muat. Lepas tu yang ketiga ialah isu peperiksaan tulis bagi adakah bertulis ataupun penilaian sahaja daripada pihak cikgu. Okey, tuan-tuan, saya ingat sampai sini saja kita punya taklimat. Tuan, Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Asasnya kita katakan bahawa
SOP-nya lebih kurang sama saja dengan SOP 2.0, lebih kurang saja. Cuma ada beberapa penambahbaikan dari sudut ujian kit, kemudian pemakaian face shield, kemudian isu penggiliran pelajar. Penggiliran kehadiran pelajar ke asrama, kemudian bilakah sekolah mula beroperasi bagi fasa 3 dan juga fasa 4. Itu yang kita tekankan pada hari inilah. Jadi kita minta tolong jasa baik kepada tuan-tuan untuk memastikan tanda-tanda yang di sekolah, kan? Macam biasalah, ada anak panah laluan, inilah. Jadi macam biasa, anak panah laluan, kemudian bagi tempat-tempat yang perlu ada tempat beratur, kan? Jadi mesti ada garis penjarakan antara orang depan dengan orang, macam kaunter dekat pejabat, nak masuk ke tandas, tu semua tetap seperti mana SOP yang sebelum ini. Memang kita pun faham juga sekarang ni memang benda tu dah lama, dah hilang. Itu yang kita sediakan kembali. Jadi bagi sekolah-sekolah yang dah terlibat tu, cikgu-cikgu dah bolehlah untuk mula kembali ke sekolah. Cuma kehadiran ke sekolah jangan 100% lah. Jangan 100%. Sekarang ni kita Johor bagi penjawab awam 80% saja. 80%. Wallahu alam bisawab.